Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton-penonton yang dihormati sekalian, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam tabung haji ke udara. Jadi sebelum kita meneruskan siri kita, episod kita kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk follow, like dan share supaya ramai yang dapat mengambil faedah daripada episod kali ini. Penonton-penonton yang dirahmati Allah SWT, bagi episod kali ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan kesihatan, dan bersama-sama kita di studio pada hari ini ialah Dr. Syafiq Samsudin, Pengurus Kanan Cawangan Kesihatan Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak ceria Doktor. Baik. Dalam Al-Quran Doktor, tu dia, terus sebut Quran. Sebab saya tengok muka Doktor ni muka ada nur. Okey Ustaz. Muka ada nur, kan? Jadi bila tengok doktor, saya teringat banyaknya yang tak mengulang lagi kan. Jadi dalam Quran, dalam ayat 97 surah Ali Imran, Allah Ta'ala menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram bagi siapa yang berkemampuan. Baik. Topik kita hari ini doktor berkaitan dengan isu-isu kesihatan ataupun lebih menjurus kepada mungkin persediaan-persediaan yang perlu untuk bakal-bakal jemaah haji lakukan sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci dan juga semasa mereka di sana, dan mungkin apa nasihat-nasihat doktor selepas ini. Jadi untuk yang pertama sekali doktor, bila kita sebut tentang istita'ah dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah menerangkan tentang bagi mereka yang berkemampuan. Mungkin doktor boleh share dengan penonton-penonton di rumah yang sedang memasak, yang mungkin sedang melipat pakaian dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan istita'ah itu dan kenapa kita melihat aspek kesihatan itu juga termasuk dalam isu-isu istita'ah. Saya kata. Okey, terima kasih Ustaz. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bagi sedikit penerangan berkaitan dengan kesihatan lah, terutama kepada bakal haji di tanah air dan kemudian kepada jemaah haji di Tanah Suci. Jadi sedikit sebanyak tentang istita'ah itu sendiri. Kalau kita tahu bahawa untuk menunaikan haji ni ada syarat-syarat wajibnya lah. Kena ada Islam, dia kena Islam, berakal, baligh, kemudian merdeka dan mampu. Baik. Jadi macam ayat yang Ustaz sebutkan tadi berkenaan dengan kemampuan tersebut, maka kemampuan ni dia punya maksud dia a bit broad lah, dan rangkuman dia agak besar. So jadi antara perkara berkenaan istita'ah ini adalah berkaitan kesihatan. Baik. Jadi perkara-perkara lain mungkin Ustaz lebih arif, tapi disebabkan saya terlibat dengan kesihatan ni untuk memberi penerangan kepada jemaah, jadi kita tahu jugalah ya, istita'ah yang lain. Contohnya seperti kewangan, kemampuan, ada duit untuk pergi, kemudian kuota itu sendiri untuk pergi ke haji, dan juga kebenaran untuk pergi ke haji itu sendiri, dan juga keselamatan untuk pergi haji. Dia yang dimaksudkan dengan istita'ah dari sudut kesihatan itu sendiri. Adakah yang dimaksudkan dengan istita'ah kesihatan itu mereka ni mesti 100% sihat? Kalau mereka ni batuk-batuk ke ataupun pernah ada sejarah terkena COVID ke, adakah mereka ni tak dikira sebagai istita'ah? So jadi itulah macam saya cakap tadi, istita'ah tu a bit broad, dan begitu juga bila cakap tentang istita'ah kesihatan, salah satu daripada istita'ah yang perlu ada pada jemaah haji itu, mampu jemaah haji itu dari segi kesihatan. Jadi dia bukan semudah kata mana yang sihat atau tidak sihat. Jadi dia punya broad spektrum ataupun dia punya rangkuman, apakah mana yang sihat itu kira mampu dan mana tak sihat itu kira tak mampu. Agak-agak sukar untuk kita pinpoint dekat mana exactly. Jadi macam mana kita nak tahu jemaah ni kita dah boleh kategorikan dia sebagai sihatnya mampu, sebagai dia ni tak mampu dari sudut kesihatan. Jadi apa parameter yang kita boleh letakkan di situ? Itulah, jadi untuk perkara ini dia a bit broad, dan juga dia punya maksudnya tak begitu khusus, maka apa yang boleh dibuat adalah orang yang alim lah memberi penerangan. Sama juga macam dalam hukum agama, bila mana satu perkara itu tak pasti, maka tanya kepada ustaz, dan ustaz akan beritahu apa dia punya definition dia berdasarkan kefahaman dan juga
kealiman dia. Jadi untuk kesihatan, yang alim dalam isu kesihatan, adalah doktor. Lah. So jadi itulah dia untuk rakyat Malaysia ini kita amat bertuah sebab kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjaga isu-isu kesihatan kepada rakyat Malaysia seluruhnya, dan tabung haji yang menjaga kebajikan jemaah haji secara amnya. So jadi di sini apa yang berlaku adalah untuk istituah kesihatan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama tabung haji sama-sama duduk bincang bengkel, dan bukannya daripada mereka-mereka yang orang cakap tak pandai ataupun tak expert dalam bidang itu, malah yang datang ataupun yang berbincang adalah mereka yang terdiri daripada pakar-pakar perunding untuk setiap bahagian-bahagian ataupun sistem-sistem dalam tubuh badan manusia ini. Jadi berbincang dan kemudian come up with a set of guideline, macam mana istituah kesihatan itu, mana yang dikira istituah ataupun mampu dari segi kesihatan, dan mana yang dikategorikan sebagai tidak mampu dari segi kesihatan untuk menunaikan haji. Baik, tadi Doktor sebut tentang guideline, ada garis panduan kat situ. Jadi garis panduan itu akan melibatkan tentang pemeriksaan kesihatan. Betul. Jadinya apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kesihatan bakal haji ni pula, dan apa beza dia dengan bagi seseorang yang mungkin dia nak masuk kerja di tempat-tempat tertentu ataupun dia nak sambung belajar pun kena buat pemeriksaan kesihatan juga. Jadi di mana beza dia dekat situ? Okey. So jadi untuk perkara tadi, bila mana ada istituah kesihatan itu tadi, maka untuk menilai apakah orang itu istituah ataupun mampu dari segi kesihatan atau tidak, maka apa yang berlaku adalah kita melaksanakan pemeriksaan kesihatan. So, jadi pemeriksaan kesihatan, semua orang tahu nak masuk kerja ada pemeriksaan kesihatan, nak masuk universiti ada pemeriksaan kesihatan. Jadi pemeriksaan kesihatan untuk bakal haji, untuk menentukan kelulusan ataupun istituahnya pergi haji tersebut, maka dia adakan pemeriksaan kesihatan mengikut orang kata garis panduan yang tadi dibuat oleh bersama antara tabung haji dan juga KKM. Ada garis panduan. So pemeriksaan kesihatan dilakukan mengikut garis panduan, dan juga untuk meneliti apa yang digariskan dalam garis panduan tersebut. Dan doktor akan periksa dan akan cuba nak pastikan secara objektif adakah jemaah ini tergolong dalam mereka yang mampu, maka boleh pergi haji ataupun tak mampu. Jadi beza dia, dia tetap kena buat X-ray dada juga ke, ataupun dia kena test urin juga ke? Oh, okey. So jadi untuk pemeriksaan kesihatan yang kepada bakal haji ini, dia ada flow dia yang kita gariskan ataupun bagi rujukan kepada pegawai perubatan yang memeriksa. So jadi dia dah start daripada pemeriksaan fizikal, kemudian disusuli dengan ujian-ujian makmal. Jadi seperti yang Ustaz cakap tadi, ada chest x-ray ke, ambil ujian air kencing ke dan sebagainya. Jadi dalam kita punya garis panduan ada kriteria-kriteria yang menentukan apa ujian yang perlu diambil. Tapi basic untuk semua bakal haji, dua benda dia kena ambil. Satunya untuk tengok kadar hemoglobin atau darah merah, dan yang keduanya random blood sugar. Okey doktor, tadi doktor ada sebut tentang pemeriksaan kesihatan. Betul. Jadi pemeriksaan kesihatan ni adakah boleh dilaksanakan di mana-mana klinik ataupun asal dia doktor je kita boleh pergi? Oh, okey. Baik, untuk pemeriksaan kesihatan bakal haji ni, macam saya cakap tadi, dia ada garis panduan dan kriteria-kriteria dia. So jadi untuk mereka yang boleh buat pemeriksaan kesihatan ni, kita hanya bagi kepada pegawai perubatan atau pakar perubatan yang telah hadir kepada taklimat garis panduan pemeriksaan kesihatan edisi semasa. So maksudnya kalau tahun ini kita gunakan edisi ke-9, maka doktor-doktor ataupun pakar perubatan yang ingin menjalankan pemeriksaan, menjadi pemeriksa kesihatan bakal haji ini, perlu hadir dan taklimat. Kemudian adalah ujian waktu hari taklimat tersebut. Dia macam tauliah lah. Macam tauliah. Okey. Tapi macam mana bakal-bakal haji ni nak tahu doktor ni ada tauliah tu ataupun tak? Oh, okey. Nanti bila mana garis panduan tadi tu, taklimat tersebut dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. So after that event habis, nanti Jabatan Kesihatan Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia akan bagi that list of siapa pegawai pemeriksa di negeri tersebut yang layak untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan dengan nombor pemeriksanya. So hantar kepada tabung haji, and then dalam website kita akan senaraikan lah. Kita akan letaklah dalam website tabung haji, kita akan letakkan. Jadi penonton-penonton, kalau kita nak tahu siapa doktor yang boleh untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan nanti, apabila kita dah terima senarai tu nanti, makcik-pakcik boleh semak di laman sesawang tabung haji, www.tabunghaji.gov.my.
Di sana akan dilampirkan senarai-senarai doktor yang bertauliah untuk membenarkan ataupun yang diberi kebenaran untuk melakukan pemeriksaan kesihatan kepada bakal haji. Baik doktor, tentang pemeriksaan kesihatan ini juga, kenapa pemeriksaan kesihatan ini wajib dijalankan ke atas jemaah haji ataupun bakal haji, dan apa implikasi kalau kita tak buat? Okey. So bila kata wajib itu ada dua lah yang saya nampak. Satu wajib dari segi hukum agama dan satu lagi wajib dari segi hukum manusia lah orang cakap kan. Ni wajib ni dosa ke tak dosa? Itulah bila mana dia cakap dengan ustaz ni, saya takut bila tak buat nanti kan jemaah tu berdosa dan sebagainya. Jadi segi hukum agamanya saya tak pastilah. Okay. Tapi untuk dasar wajib melaksanakan ini kita ambil dari segi hukum manusia lah. Okay. Pada segi legalnya, kalau ikutkan dalam tabung haji punya akta, ada act yang berkenaan dengan pengurusan haji itu. Right. Jadi dalam akta itu ada menyatakan yang berkenaan bagi mana-mana yang ingin melakukan perjalanan haji. Mungkin ustaz boleh rujuk ataupun tuan-tuan dan puan yang dengar podcast ni boleh rujuk dalam akta tabung haji, akta 535 tahun 1985. Saya rasa akta ni ada dalam kita punya laman sesawang kalau tak salah. Mungkin yes, mungkin ada. Jadi boleh semak bahagian dalam akta tersebut menyatakan sesiapa yang nak melakukan perjalanan haji atau cuba melakukan perjalanan haji, maka perlu sudah ada A, B, C, D, E, dan yang last sekali itu disebut melakukan ataupun menjalani apa-apa pemeriksaan perubatan yang disahkan oleh lembaga. So means our pemeriksaan kesihatan yang dijalankan oleh KKM sekarang ini, itulah dia yang disahkan oleh lembaga yang perlu dilalui oleh semua bakal haji untuk pergi haji. So that dari sudut legality dia lah, wajib itu tadi jatuh kat mana. Tapi dari segi agamanya pula, dosa tak dosa tu saya tak boleh nak cakap lah, tak berapa faham, tak berapa pandai. Tapi apa yang boleh kita kata, untuk ibadat ini mungkin ustaz boleh terangkan juga, ibadat ni ada pelbagai jenis lah orang cakap. Kita ada ibadat badaniyah, kita ada ibadat qalbiyah, kan, amaliyah. Jadi tentang soal wajib tadi jugalah kan. Tentang soal wajib tadi, saya lihat, saya pula kan, sepatutnya doktor kena terang, nanti saya pula yang terang kan. Cumanya mungkin betul lah kan, mana-mana jemaah haji yang nak pergi, dia wajib untuk lakukan pemeriksaan kesihatan sebab kita tak takluk dengan syarat wajib melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Dan seseorang tu apabila dia hilang makna istita'ah tu, dia dah tak wajib untuk melaksanakan ibadah haji itu kan. Jadi kita nak mengesahkan bahawa jemaah ini wajib. Dia ada kelayakan, dia ada syarat tu, dia memenuhi kriteria yang mengatakan dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sebab tu lah kot kita menyarankan ataupun kita mewajibkan melalui akta 535 tadi untuk bakal haji melaksanakan pemeriksaan kesihatan. Betul tak? Betul. Macam saya pula pendek. Betul. Jadi soalan berikutnya, ibadat tu kita serang pada ustaz lah. Okey, baik. Yang berikutnya, jadi apabila sebut tentang wajib melaksanakan pemeriksaan kesihatan tadi, adakah dia pergi dengan bawa IC saja ke? Ataupun dia pergi tu sekadar buat appointment, ataupun ada tak benda-benda yang dia kena bawa untuk pemeriksaan kesihatan tu? Okey, so kalau nak terangkan tentang flow pemeriksaan kesihatan bagi mudah untuk para bakal haji faham. So macam tadi Ustaz dah ada tanya pasal berkenaan dengan senarai pemeriksa tersebut. So dia boleh dapatkan boleh lihat di laman sesawang tabung haji. Kita dah bahagikan dah mengikut negeri. Baik. Dan kemudian mengikut fasiliti. Ada kerajaan dan juga swasta. Okey, kalau lah ada kita dah favor dengan someone kan. Kita dah favor dengan seorang doktor ni. Doktor ni pula dia tak ada pun nombor tauliah tu. Kan? Dan dia pergi buat, adakah terpakai pemeriksaan kesihatan tu? Kalau ikut flow dia tadi macam saya cakap, hanya doktor yang ada nombor pemeriksa saja yang boleh buat. So kalau dia pergi kepada doktor yang bukan ada nombor pemeriksa tersebut, mungkin dia nak buat pemeriksaan kesihatan, buatlah pemeriksaan kesihatan, tak ada masalah. Tapi cuma untuk bila nak jawab tawaran tersebut, dalam muka surat pengesahan itu tadi, kena ada nombor pemeriksa. Bila doktor tu tak ada, maka tak sah ataupun tak boleh diterima masuk dalam sistem haji. Dia ada form Dia ada form yang perlu diisi. Yes, dia ada form, dan dalam buku tu sendiri doktor tu ada bahagian pengesahan dia nanti. Okey, dalam buku tu. Yes. Okay. Apa nama buku tu? Buku rekod rawatan jemaah haji. Buku rekod rawatan jemaah haji. Dekat mana nak ambil buku rekod rawatan jemaah haji? Boleh diambil di
pejabat cawangan masing-masing lah tempat yang terdekat. Jadi dia ambil itu semasa dia nak jawab tawaran lah kan? Betul. Dia terima tawaran. Kemudian dia pergi ke dia tak jawab lagi. Tak jawab lagi kan. Pergi ke cawangan, ambil that buku rekod. Dan buku rekod tu akan datang sekali dengan borang ringkasan. Cumanya tahun ni Ustaz just nak bagi sedikit info awal. Alhamdulillah kita punya proses digitalisasi ataupun mendigitalkan katanya proses pemeriksaan kesihatan ini tadi. So, jadi alhamdulillah tahun ini insya-Allah that part of pemeriksaan kesihatan akan diisi secara online. Dah tak ada borang dah? Kita ada buku masih ada lagi, dan borang ringkasan pun masih ada. Cuma dia macam dah hybrid sikit lah. Because dia ada many parts dalam that buku. Ada bahagian jemaah, ada bahagian doktor dan juga ada bahagian yang diisi oleh pejabat cawangan tabung haji. So that doctors punya part itu sekarang doktor dah boleh isi melalui online. So mudah. So jadinya ada certain part nanti kita akan keluarkan maklumat. Yalah, kadang-kadang kalau dah bawa form tu nanti bawa balik rumah minum kopi, terkena pula kopi kan. Ataupun nanti cucu ambil balut apa orang Kedah kata cok keria. Weh, lapar ni. Betul, hilang ke apa benda sebagainya. Jadi manual ni kita nak ubah. So untuk tahun 1445 Hijrah 2024 ni insya-Allah kita dah satu part kita dah digitalkan. InsyaAllah tahun-tahun akan datang nanti kita bila buat podcast sekali lagi dah tak ada dah cerita pasal buku rekod dah. Kita semua online. Nampak bahajat tu. Nampak bahajat tu podcast sekali lagi. Kalau ada lah. Kalau ada. Okey, baik. Okey. Jadi semasa pemeriksaan kesihatan tu dia kena bawa buku tu lah kan? Betul. Dia kena bawa buku tu pergi jumpa dengan doktor tu. Dan juga borang ringkasan akan satu form borang ringkasan yang perlu dibawa sekali dengan buku tersebut. Okey. Pasal buku tu dan juga pasal form tu, saya ada soalan. Okey, baik. Tapi soalan itu saya akan tanyakan kepada doktor selepas dari kita berhenti rehat. Kita jumpa selepas ini. Cuk. Siapa dekat sini ada akaun tabung haji? Nak tanya ni, anda semua dah kemas kini belum? Belum? Sekiranya anda telah berpindah dan anda telah menukar alamat tetap, alamat surat menyurat, status perkahwinan, nombor telefon, alamat email dan status pekerjaan, anda juga adalah perlu untuk mengemas kini akaun tabung haji anda. Mesti anda nak tanya kan, kenapa kena kemas kini? Yelah, kalau ada apa-apa perubahan maklumat peribadi, macam mana tabung haji nak hantar maklumat dekat kita kan? Jangan lupa untuk kemas kini akaun anda. Zaman sekarang ini, segalanya nak mudah, cepat dan selamat. Termasuklah membuka akaun tabung haji. Layari www.tijari.com.my ataupun muat turun aplikasi Tijari di telefon pintar anda. Selepas pendaftaran berjaya dilakukan, anda hanya perlu ke kaunter tabung haji yang berdekatan dalam tempoh 30 hari untuk pengaktifan akaun. Jom! Jangan lupa bawa dokumen pengenalan diri dan deposit permulaan sekurang-kurangnya RM2. Keutamaan layanan di kaunter tabung haji akan diberi bagi tujuan pengaktifan akaun. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Jom buka akaun tabung haji. Realisasikan impian anda ke Tanah Suci. Bertemu semula kita dalam tabung haji ke udara. Seperti biasa, jangan lupa follow, like dan share. Episod kali ini membincangkan tentang aspek kesihatan, persediaan kesihatan yang perlu dilakukan ataupun yang perlu untuk diambil perhatian oleh bakal-bakal haji yang akan berangkat menunaikan haji ke Tanah Suci. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Dr. Syafiq Samsudin, Pengurus Kanan Cawangan Kesihatan Lembaga Tabung Haji. Baik, Doktor. Baik. Kita sambung soalan yang tertangguh tadi. Okey. Bukan kemenangan yang tertangguh. Soalan yang tertangguh. Saya dah lupa dah soalan tu, Ustaz. Udah ulang balik. Tak, memang tak tanya lagi pun. Memang tak tanya lagi. Okey. Jangan buat lupa. Okey, soalan saya.
tadi doktor dah sebut tentang buku rekod rawatan jemaah haji. Betul. Perlu dibawa semasa jemaah haji ataupun bakal haji hendak menjalankan pemeriksaan kesihatan. Baik. Dan doktor pun ada sebut yang doktor yang ditauliahkan tadi akan buat report lah dalam buku tu, dalam form tu. Jadi semasa pemeriksaan kesihatan, apa yang mereka ataupun yang bakal haji ni akan jalani? Okay. So sebelum cakap apa jalani itu tadi, berkenaan dengan doktor tu akan isi dalam yang online tu lah. Okay. Our system tu, dan ada sedikit part yang dia perlu isi dalam buku dan juga borang ringkasan. So, jadi jemaah haji ini sebelum dia pergi, dalam buku rekod rawatan jemaah haji itu ada bahagian yang perlu diisi oleh jemaah. Okay. Jadi sebelum dia pergi dia kena isi dulu, terutamanya berkaitan dengan bagi tahu apa masalah yang dia ada, dan tu kita ada senaraikan lah. Okay. Masalah batuk berpanjangan, masalah tak boleh tidur ke, nyanyuk dan sebagainya. Ada questionnaire. Kalau nyanyuk pun dia kena beritahu kita ada nyanyuk. Dia ada questionnaire, dia sering mudah lupa. Okay. Dia punya perkataan tu sering mudah lupa. So, jadi ada questionnaire tersebut, dia kena jawab dulu. Dan kemudian nanti bila pergi ke doktor akan semak. Tapi doktor, ni soalan serius. Serius. Ini bukan buku gurau. Okay, bukan buku gurau. Memang ada orang yang mudah lupa, dia boleh isi form tu. Masa dia isi form tu dia tak lupa. Kalau nak kata mudah lupa, time kalau dia betul-betul bermasalah, dia panggil kognitif punya function ada problem ke tak. Sebab ada kognitif function dia ada memori, ada thinking dan sebagainya. Kalau dia mudah lupa, boleh je isi. Macam ustaz saya tengok pun macam mudah lupa. Tapi ustaz boleh je bertanya soalan macam gini kan. Contoh tapi saya rasa doktor lupa. Saya tak tanya lagi kan, doktor cakap nak tanya soalan. So, jadi budak lupa, boleh je isi form apa yang dia mampu untuk isi, diisi, dan kemudian nanti doktor akan tanyakan. Jadi doktor akan sedidik berkenaan dengan sejarah penyakit jika ada. Kemudian terus dengan pemeriksaan kesihatan. Baik. Dan kemudian diteruskan dengan ujian makmal yang perlulah berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. Jadi pemeriksaan fizikal ni macam-macam lah. Ada juga questionnaire berkenaan dengan mental. Kemudian pemeriksaan fizikal yang nak cek kemampuan ketahanan daya badan, kekuatan anggota badan dan sebagainya. Jadi macam-macam lah. Jadi untuk kita ukur sejauh mana tahap kemampuan pesakit, supaya kita dapat lebih objektif. Untuk kita punya tujuan sebenarnya adalah kalau boleh semua dapat pergi haji kan. Jadi haji ni rukun Islam, kalau boleh kita nak lengkapkan rukun Islam kepada semua umat Islam. So that's why kita punya pemeriksaan kesihatan tu a bit comprehensive dan agak detail, sebab kalau boleh kita nak semua pergi, dan yang betul-betul tak boleh pergi je yang tak dapat pergi ataupun tak layak untuk pergi. Okay. So matlamat kita macam itulah. Okey, bila doktor sebut dapat pergi, tak dapat pergi, saya Alhamdulillah musim haji lepas Allah Ta'ala pilih lah Alhamdulillah untuk pergi bertugas di Tanah Suci. Cumanya ada satu jemaah haji ni lah kan. Ada satu jemaah haji ni, ada satu hari tu pihak hospital ataupun pusat rawatan di Madinah. Saya bertugas kat Madinah masa tu. Pusat rawatan Madinah call saya, minta datang buat assessment kepada jemaah ni. Adakah jemaah ni layak ataupun tidak untuk melaksanakan ibadah umrah kan. Dia dari Madinah nak pergi ke Mekah. Okey. Saya macam terfikir seorang-seorang, kenapa nak kena buat assessment tu? Sebab mestilah dia nak datang ke sini pun, maksudnya nak datang ke Tanah Suci tu, dia dah lalui dah pemeriksaan kesihatan sebagainya. So bila saya dah pergi ke pusat rawatan Madinah tu, so diberitahu kepada unit kami bahawa jemaah ni suspek Alzheimer. Jadi macam mana tadi doktor sebut, pemeriksaan kesihatan ni penting untuk kita pastikan jemaah tu layak pergi ataupun tak layak pergi. Jadi Alzheimer ni adakah termasuk dalam kategori layak pergi? Okey, untuk yang pesakit tersebut ataupun jemaah haji tersebut, jadi kita ada akses ataupun menilai tahap nyanyuk, demensia lah orang panggil. Jadi Alzheimer ni salah satu type, common type dari demensia nyanyuk lah orang Melayu kita panggil. Jadi dalam pemeriksaan kesihatan memang kita ada buat ujian, kita panggil ECAQ. Okay. ICAQ, dia panggil Elderly Cognitive Assessment Questionnaire, yes. So jadi untuk semua bakal haji yang menepati kriteria untuk kena buat that ujian, kita akan assess lah tahap scoring dia berapa, dan sekiranya skor dia rendah, dia punya tahap-tahap skor dia, maka kita perlu rujuk kepada pakar psikiatri lah. So, jadi nak kata berkenaan dengan pesakit tersebut, berbagai kemungkinan. Mungkin waktu dia sebelum
pergi ke haji, pemeriksaan kesihatan dia dilakukan way before. Jadinya dia mungkin borderline waktu tu, mungkin boleh pergi. Tapi bila mana sampai kat Tanah Suci dalam keadaan nak adjust kepada persekitaran. Sebab saya rasa jemaah yang Ustaz terangkan ni mesti jemaah yang baru sampai daripada Malaysia. Betul. Dan kemudian tiba di Madinah dan kemudian akan ke Mekah selepas beberapa hari di Madinah. Betul. Jadi usually kadang-kadang untuk orang-orang tua, mereka mengalami masalah untuk adjust dengan keadaan sekeliling. So maksudnya bila mana dekat Malaysia, biasa dalam di kawasan perumahan sendiri, di kampung sendiri, kenal orang boleh cakap Melayu, signboard dalam bahasa Melayu. Anxiety dia punya ni, bukan, dia panggil adjustment disorder. Dia jadi macam nak adjust dengan sekeliling tu agak sukar. So bila pergi kat sana, keadaan bangunan lain, jalan lain, orang yang cakap Arab, signboard pun dalam bahasa Arab, jadi nak adjust agak sukar. So makin boleh jadi masalah ingatan dia tu pun boleh keadaan dia mungkin boleh jadi meneruk sedikit. So waktu tu cumanya mungkin Ustaz dipanggil untuk menilai lah dari segi agamanya untuk buat ibadat haji seterusnya bagaimana. Okey, Doktor, bila sebut tentang hal tu juga, saya teringat juga, adakah isu berkaitan dengan kesihatan psikologi juga termasuk dalam kriteria yang akan diambil perhatian oleh ataupun semasa pemeriksaan kesihatan ini? Okay. Memang ada beberapa kriteria yang kita tak luluskan untuk pergi ke Tanah Suci. Antaranya seperti kalau macam bipolar, skizofrenia dan kemudian ada psychotic disorder. Tapi apa yang kita lihat, mungkin pengalaman daripada orang-orang pakar psikiatri yang berpengalaman pernah cerita, sometimes bila mana pesakit itu pergi ke membuat pemeriksaan kesihatan, dia tak bagi tahu keseluruhan masalah kesihatan dia. Mungkin dia cuba nyorokkan history, cerita sejarah penyakit dia tu kadang dia nyorok. Sebab dengan harapan kalau dia tak tahu, maybe dapat lepas. So ada berlaku beberapa kes sebegini yang bila pergi kat sana, maka dia jadi relapse ataupun jadi balik penyakit penyakit mental dia tersebut dan menjadikan sedikit kesukaran lah. Pertamanya untuk menjaga jemaah ataupun pesakit itu tadi, dan yang kedua dari segi ibadat. Cuma bila Ustaz cerita, Ustaz dipanggil untuk memberikan rawatan, mungkin dari segi kesihatan dah cuba yang terbaik untuk rawat, dan mungkin mereka fikir dengan bantuan dari segi kaunseling ataupun Ustaz bagi sedikit input isunya sekarang ni stigma masyarakat. Sebahagian daripada masyarakat kita ni dia tak percaya sangat dengan rawatan-rawatan daripada hospital, daripada doktor. Yang dia percaya ni golongan macam kami ni lah, ustaz. Ustaz kalau dia buat apa pun, dia baca apa pun, insya-Allah sembuh. Betul. Muka ustaz lebih dipercayai. Macam tengok muka ustaz, muka saya doktor, orang lagi percaya ustaz kan. Tapi dia orang tak tahu lah kalau doktor ni buka mulut je, insya-Allah habis tutup pintu. Habis baca. Okey, baik. Berbalik kepada soalan yang kita masukkan tentang pemeriksaan kesihatan ini, apakah perbezaan antara kriteria bagi pemeriksaan kesihatan musim haji kali ini dengan musim haji yang lepas? Okay, so jadi untuk 2 tahun yang lepas, 1443 2022 dan 1444 2023, kita gunakan masih lagi gunakan garis panduan pemeriksaan kesihatan edisi khas pandemik disebabkan oleh pandemik. Jadi dia agak ketat, sedikit ketat lah. Rata-rata maklumat yang kita terima, diorang cakap berkenaan terutama berkaitan dengan kadar gula, HbA1c, kadar BMI, Body Mass Index, agak ketat. Yang menjadi buah mulut orang. Betul. So, jadi untuk tahun ini berdasarkan feedback kita terima dan juga dapatan yang kita dapat sewaktu operasi haji tahun lepas, maka tahun ini kita tambah baik sedikit, di mana beberapa kriteria kita lebih more fokus dan kemudian kita semak balik that guide ataupun tahap kelulusan boleh tak boleh, layak tak layak untuk tunaikan haji tu kita revise, and then ada few juga pemeriksaan fizikal terutamanya yang kita tambah baik, kita tukar untuk pastikan supaya that pemeriksaan kesihatan dapat berfungsi dengan lebih baik lah. Kalau doktor boleh share lah sikit berkaitan dengan kriteria yang dilihat. Apakah perkara-perkara yang dilihat? BMI masih diguna pakai lagi tak? Betul, ada BMI lagi. Maksudnya kriteria seperti BMI, dan kalau BMI tu berapa dia punya limit, dan juga kadar gula dan sebagainya, supaya bakal-bakal haji yang belum menerima surat tawaran ni, mereka mungkin boleh teringin sangat nak pergi kan. Semua orang teringin nak pergi Mekah, Madinah dan sebagainya kan.
Jadi mereka dapat melakukan persediaan awal. Dan kita pun nak nasihatkan juga kepada jemaah-jemaah haji ni ataupun bakal-bakal haji ni. Janganlah semasa kita nak buat pemeriksaan sahaja. Kita nak jaga kan. Berterusanlah benda. Betul. Okay, mungkin doktor boleh share sikit. So jadi yang untuk the most popular kriteria lah yang saya boleh cakap tahun lepas, dua benda lah. Dan untuk pesakit ataupun bakal haji yang mempunyai penyakit kencing manis, diabetes, dan kadar gula yang perlu dipatuhi, that HbA1c, dan kemudian untuk mereka yang mengalami orang cakap apa, masalah berat badan. Okay. Jadi kadar BMI yang perlu dipatuhi kalau ikutkan pada tahun lepas, di mana untuk kadar gula dan HbA1c perlu bawah 8.0%. Bawah 8.0. So maksudnya kena 8 dan ke bawah barulah lulus. Kalau lebih daripada 8.1 dan ke atas, maka gagal. Dan untuk tahun ini apa yang kita tambah baik adalah kadar kelulusan kita tingkatkan kepada 8.5%. Tapi nak cakap dengan Ustaz, sebenarnya normal kadar gula kita patut bawah 6.5 lah. Betul. Sepatutnya, dan HbA1c. Tapi berdasarkan keadaan kontrol pesakit ataupun bakal haji yang punya kencing manis ni, maka kita pakar yang mereview that kriteria rasakan okay, still boleh, bawah 8.5 boleh lulus. Kalau lebih daripada 10.0 ke atas peratus, maka gagal. Okay. Tapi kalau that 8.5 to 10, dia masih lagi belum gagal, tapi masih lagi belum lulus, maka kita dalam ketinggalan panduan, if that doctor check dan dapat bacaan antara 8.5 sampai 10, perlu merujuk kepada pakar perubatan ataupun pakar perubatan keluarga yang berhampiran, yang mempunyai juga nombor pemeriksa kesihatan untuk nilai, untuk reassess dan juga untuk mengoptimumkan rawatan. Hopefully dengan tempoh rawatan, kalau tempoh menjawab tawarannya masih panjang, 2 months, 3 months, sempat lagi untuk menambah baik kadar gula tersebut. Jadi untuk 8.5 kita tak bagi secara dia nak kontrol. Saya bukan apa, sebab podcast yang lepas pun bersama dengan farmasis kita hari tu, soalan yang paling banyak sekali adalah soalan berkaitan kencing manis juga. Okey, baik. Jadi doktor pun sebut pasal kencing manis sebab saya nampak isu diabetes ataupun kencing manis ni adalah isu yang serius dalam masyarakat. Jadinya tadi doktor sebut tentang kadar gula adalah below 8.5. Adakah orang yang bawah dari 8.5 itu adalah orang yang tidak mengambil insulin? Oh, okay. That HbA1c, pertama sekali nak cakap yang berkenaan dengan isu kencing manis ini, kita banyak dengar dan agak serius dalam masyarakat kita Melayu lah. Yeah. Betul, sebab kita memang banyak, kalau umur lanjut je, memang ramai yang ada kencing manis. Orang cakap 3 serangkai. Ada sakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Itu kita lah dalam masyarakat Melayu, memang itulah yang kita nampak. Jadi berbalik kepada soalan berkenaan dengan insulin tadi Ustaz tanya. So, jadi HbA1c ini dia mengesan kontrol ataupun kawalan terhadap penyakit itu. So jadinya kawalan itu dibuat dengan apa? Itulah yang mungkin Ustaz bincang dengan farmasi minggu lepas. Saya pun dah lupa siapa farmasi minggu lepas tu. Lupa namanya. Lupa namanya siapa Ustaz? Maksudnya doktor pun ada penyakit lupa. Saya mudah lupa tu tadi. Siti tahu. Okey, tahu. Okey, baik. So jadi mungkin dia dah terangkan Ustaz, dari segi ubat-ubatan untuk kencing manis, kita mula dengan ubat makan, dan kemudian yang hujung-hujung sekali dah sebenarnya cucuk insulin tu dah akhir lah. Peringkat yang hujung lah, kira macam the last punya peringkat ubat-ubatan dia tu kan. Maksudnya kalau orang yang ambil insulin ni, kalau bawah 8.5 pun dia boleh juga ambil insulin ya? Bukan, maksudnya dia dua perkara berlainan. Kalau Ustaz nak faham, that pemarkahan ataupun peratusan HbA1c adalah kadar kontrol, dan cara kontrol adalah berlain. Dia tak ada hubung kait. Maksudnya dia boleh tinggi atau rendah walaupun makan ubat biasa, dia boleh tinggi atau rendah walaupun dia cucuk insulin. Dia tengok kontrol macam mana, compliance kepada ubat. Mungkin Ustaz dengan farmasi lama sejam setengah saya dengar tahun minggu lepas, kita terangkan cara compliance to the medication lah. Maksudnya dia patuh kepada ubat, maka kontrol akan bagus. Ada bukan jenis ubat tu, dia patuh kepada ubat atau tidak patuh kepada ubat, patuh kepada pemakanan yang disarankan atau tidak patuh,
maka menggambarkan that HbA1c. Nampak sama tapi tak serupa. Yes, tak maksudnya kalau dia patuh kepada ubat tu, tak kisah ubat apa pun, kalau dia patuh dengan apa yang ubat doktor bagi, maka akan kontrol. Okay. Kalau tak patuh akan tak kontrol. Tapi kalau ubat tu panjang ceritanya pula, kalau ubat tu memang tak sesuai ke sebagainya, pun akan mengakibat tak kontrol lah. Tapi tak kisah insulin ke ubat ke, yang penting nak kontrol tersebut supaya bawah 8.5 lah untuk tahap kelulusan. Kalau boleh kita nak normal lah sebenarnya. Okey, kalau masa yang panjang. Betul. Kalau masa yang singkat. Okey. Masa jawab tawaran dia singkat. Jadi ada tak chance peluang untuk bakal haji ni boleh untuk dia diterima ataupun disahkan layak untuk pergi? Itulah untuk tempoh menjawab tawaran. Kalau kita tengok 2 tahun yang lepas memang agak singkat tempoh untuk terima tawaran sehingga menjawab tawaran itu agak singkat. Dan untuk HbA1c ni sebenarnya kadar gula itu adalah dia tengok 2 months 3 months punya kontrol. So sebenarnya agak mustahil untuk dalam tempoh yang singkat menurunkan kadar HbA1c tersebut dan tak digalakkan sebenarnya. So usually dia punya, kita ambil pun dalam tempoh 6 bulan sekali baru kita ambil untuk tengok that control for the past 3 months. So, jadi untuk menjawab soalan Ustaz itu, saya rasa bolehlah kita, sebab tu that's why kita rujuk kepada pakar. So, pakar boleh nilai keadaan dia dan fikir apa yang terbaik untuk membolehkan dia pergi juga. Lepas tu kita tak cakap 85 hingga 10 tu terus fail. Kita masih lagi ada ruang untuk, tapi berdasarkan pada penilaian pakar lah. Okey, baik. Sebut pasal fail, lulus, dekat buku rekod rawatan tu, ni kita nak cerita kat jemaah lah. Dia ada 4 warna kan? Betul, Dia 4 warna. Okey. Dia ada warna hijau, warna kuning, warna merah, warna hitam. Betul. Okey. Jadi apa maksud hijau, kuning, merah, hitam ni? Dia basically untuk kita mengkelaskan bakal haji tu kepada kelas apa supaya mudah untuk kita tengok nanti di Tanah Suci untuk persediaan rombongan perubatan di sana nanti, dan untuk kita mudahkan tengok depan dah tahu dah dia warna apa, so kita tahu dah dia ada penyakit ke tak ada penyakit. So basically hijau maksudnya kalau hijau dia normal lah. Sihat. Walafiat, alhamdulillah. Kalau kuning dia ada penyakit kronik, comorbid tapi terkawal. Okey. Dan kalau merah dia ada penyakit yang perlu diberi perhatian lebih, about severe lah, macam severe sikit, Okay. tapi masih lagi boleh pergi haji. Dan kalau hitam untuk mereka yang gagal lah. Oh, kalau hitam. Maksudnya nak tahu dia tu layak tak layak, tengok pada buku tu lah. Betul. Jemaah haji dia nak baca report, kalau dia doktor juga dia senang lah. Betul, report, betul. Tapi kalau macam orang macam saya ni baca report, saya nampak macam tulisan cacing. So kita tengok pada warna tu je lah. Okay. Kan? Okay. Warna tu kalau hitam maksudnya kita faham sendiri lah. Kan? Gagal. Okey, baik. Jadi itu dari sudut kita nak tahu jemaah haji tu layak tak layak pergi. Jadi setelah beberapa kali musim haji dan kita pun dah lalui beberapa tempoh pemeriksaan kesihatan ni pun bukan dah dibuat kali pertama pun. Betul. Kan? Dah setiap tahun kita buat. Yes, betul. Mungkin ada penambahbaikan yang doktor nak war-warkan kepada para penonton. Penambahbaikan dari sudut pemeriksaan kesihatan bagi musim haji kali ini berbanding yang musim-musim lalu. Okay, baik. So, pertama sekali berkenaan dengan kita punya effort untuk mengonlinekan atau mendigitalkan lah this process. So, alhamdulillah tahun ni kita dapat buat that part pemeriksaan kesihatan. Dan kalau boleh memang kita by lagi 2 tahun nanti, lagi 2 musim. InsyaAllah kita tak nak ada buku dah. So, mudah jemaah haji bawa IC je untuk pergi periksa, tak payah nak bawa buku. Sana pun kena buat IC? Maksudnya nak pergi ke klinik kesihatan untuk pemeriksaan kesihatan. Okay. So dia tak payah bawa buku dah, nanti kalau buku kucing makan ke tertumpah kopi ke sebagainya, tak payah risau, semua just pergi dan boleh dapat rawatan semua dalam online sahaja. Baik. Dan kemudian berkenaan dengan pemeriksaan kesihatan itu sendiri, tahun ni kita cuba a new test lah untuk orang cakap melihat daya tahan dan juga keseimbangan pesakit itu sendiri. Okay. So macam nak kata daripada tahun sebelum-sebelum ni kita dapat maklum balas terutama daripada bahagian pengurusan kebajikan jemaah haji, mereka maklumkan banyak jemaah haji pakai wheelchair bila di Tanah Suci. Betul. And then last year kita buat audit, terlihat bahawa kebanyakan jemaah haji yang pakai wheelchair ini sebenarnya tak pakai wheelchair pun kat tanah air. Dekat sana cuma macam itulah kita cakap yang
ibadat haji ini perlukan pergerakan fizikal yang agak banyak. Betul. Contoh macam Ustaz pun tahu dah pergi haji 5 kali kan tadi. So untuk pergi ke Mina dan Nampak sebagainya. sangat doktor mudah lupa. Oh lupa. Oh 2 kali. Oh 2 kali. Okey. So jadi pertamanya adalah kita punya jarak antara masjid ke bangunan penginapan jemaah haji, dan kemudian daripada sebab tu operasi haji tu nak pergi melontar ke Mina dan sebagainya, betul. dan perlu berjalan jauh. Betul. Jadi banyak jemaah haji yang memerlukan wheelchair di kali itu. So jadinya kita lihat tahun lepas kita buat audit, banyak yang sebenarnya perlukan kursi roda tu sebab tak larat, bukannya sakit apa sangat, tak larat untuk berjalan lama, berdiri lama dan sebagainya. So that's why kita tahun ni cuba untuk come up with a new test. Kita panggil test untuk dilihat daya tahan dan juga kekuatan fizikal, keseimbangan dan sebagainya, untuk kita anticipate nanti dekat Tanah Suci dia akan perlukan bantuan untuk pergerakan ke tidak. Apa nama test tu? Test yang kita buat tahun ini baru kita buat DUG atau Time Up and Go. Yang satu lagi adalah 30 second sit to stand test. Kalau untuk 30 second sit to stand test ni ada buat waktu COVID hari tu. Nak tengok Semput tak semput? Semput tak semput. Yes. Pada pesakit kan. Jadi kita buat untuk kita masukkan ujian tersebut dalam kita punya tahun ni punya pemeriksaan kesihatan. Tak ada apa-apa consequences atau implication kalau fail ke gagal ke. Kita lebih nak lihat sejauh mana keboleh upayaan test ni untuk identify that kind of group of pesakit ataupun jemaah haji yang bakal memerlukan bantuan. Dan berdasarkan itu nanti kita akan next year nanti kita akan tengok apa yang kita boleh buat supaya kita dapat kenal pasti dan dapat mitigate awal, maksudnya untuk memudahkan urusan jemaah yang perlukan, sebab mereka masih lagi mampu untuk menunaikan haji, masih lagi tergolong dalam istitaah, cumanya mungkin untuk bergerak jauh dan sebagainya mungkin agak tak larat sedikit dan sebagainya. Jadi untuk kita nak identify, untuk elakkan terjatuh dan sebagainya. Jadi doktor, kita pun, dan kalau ikut dalam bulan Hijri pun tak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Selalunya bila nak masuk tahun baru, nak masuk bulan Ramadan ni, masing-masing akan ada azam. Betul. Kan? Betul. Azam. Saya pun pernah dengar doktor ada azam untuk menamatkan larian sekian-sekian kilometer kan. Mungkin doktor boleh share dengan penonton-penonton kita, apakah persediaan dari sudut fizikal. Sebab tadi doktor pun sebut dekat Malaysia dia tak pakai kursi roda pun. Tapi dekat sana dia pakai kursi roda. Di sudut kemampuan dia untuk berdiri lama dan sebagainya. Kalau doktor ada cadangan-cadangan lah. Mungkin dia kena masuk half marathon ke ataupun dia kena berdiri dekat padang kawat ke, macam mana? Mungkin doktor boleh share. Okay, basic lah. Kita pun ada bagi taklimat doktor-doktor kita, petugas perubatan kita yang pernah pengalaman pergi. Mereka ada bagi taklimat dalam kursus asas haji. Ya. So bagi tahulah dekat jemaah berkenaan dengan bahagian kesihatan ni, dan kemudian apa persediaan basic. So basic yang kita cakap dalam ceramah selalunya 3-4 benda je lah. Ya. Pertamanya jaga pemakanan yang seimbang. Kemudian Suku-suku separuh lah. Suku-suku separuh. Yang suku tu apa dia? Yang separuh tu apa dia? Dia tapi pinggan tau, bukan talam. Sebab saya takut saya bukan talam, saya risau usah suku-suku separuh talam. Okay. Okay. Ada suku-suku separuh. Jadi kita boleh lihat ada dalam website KKM, ada beritahu protein, karbohidrat dan tenusu dan sebagainya. Dia adalah dia part-part dia tu. Kemudian yang kedua, kita galakkan jemaah haji untuk melakukan aktiviti fizikal atau senaman. Okay. The most basic is berjalan at least 30 minutes to 45 minutes. Lah, kan? Kalau itu mungkin bahasa putih takut jemaah tak faham. Tapi berjalan lah. Okay. untuk 30-45 minutes selang sehari. Dan kalau boleh aktifkan dirilah buat berkebun dan sebagainya, apa saja yang boleh mengeluarkan peluh. Dan kemudian satu lagi, buat juga persediaan dari segi kesihatan mental. Maksudnya kita ada juga dalam ceramah untuk jemaah haji menyediakan segi mental dan juga rohani. Sebab kat sana bukan ujian fizikal saja, malah ujian kesabaran, ketahanan mental tu pun saya lihat satu perkara yang memang faktor yang besar juga di sana. Dan lain-lain adalah mengelakkanlah tabiat-tabiat yang tak berapa elok. Mungkin dah boleh start berhenti lah. Contohnya doktor? Contohnya macam merokok vape dan sebagainya yang kita tahu memang tak baik. Jadi mungkin dengan azam tadi tu, Ustaz cakap azam tadi tu, nak bulan puasa mungkin boleh berhenti. Jadi kita berhenti terus untuk pergi ke haji kan. Macam tu. Mudah-mudahan. Sama macam saya tertariklah bila doktor sebut tentang kesabaran, tentang ujian mental, rohani dan sebagainya. Mungkin kita boleh kongsikan dengan jemaah supaya
bermula daripada sekarang untuk kita memperbanyakkan doa. Doa sungguh-sungguh, minta kepada Allah Ta'ala bagi kurniakan kepada kita kesabaran, berikan kepada kita kekuatan dalaman untuk kita dapat kemampuan menunaikan ibadat haji itu sendiri. Kan? Bukan setakat ibadat haji itulah. Bahkan Nabi SAW pun ada sebut dalam hadis, bila Nabi berpesan, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Sebab marah ni pun dia memberi implikasi yang sangat besar yang akan orang kata negatif lah kan. Baik, Doktor, sekarang ni kita tengok pada statistik yang terkini berkaitan dengan COVID-19. Okey, baik. Agak merisaukan. Makin lama makin naik. Jadi adakah syarat berkaitan dengan COVID ini, iaitu vaksin, turut diguna pakai ataupun masih lagi terpakai untuk kita masuk ke Arab Saudi? Okey, untuk syarat 2 tahun sebelum, kerajaan Arab Saudi sendiri menetapkan keperluan vaksinasi COVID ni. So dia ada vaksin yang wajib, iaitu meningococcal. Kemudian untuk 2 tahun selepas COVID dia buka untuk jemaah haji luar negara, tambahan vaksin yang wajib adalah vaksin COVID, perlu lengkap 2 dos. Okay. Jadi untuk urusan visa dan sebagainya memang perlu tunjukkan sijil vaksinasi. Cuma untuk tahun ini kerajaan Arab Saudi masih lagi belum mengeluarkan apa-apa kenyataan ataupun peraturan. Jadi kita akan sentiasa peka dengan perkembangan semasa di Arab Saudi, dan bila mana peraturan tersebut keluar, maka kita akan maklumkanlah. Walau bagaimanapun saya rasa agak-agak eloklah jemaah haji kita atau bakal haji kita memang dah patutnya lengkap lah. Kalau ikutkan sepatutnya memang dah lengkap 2 dos vaksin COVID, malahan dengan booster sekali. Jadi macam itulah. Jadi ada peraturan untuk kita melakukan pergerakan ke luar negara itu, peraturan negara kita dan juga peraturan di Arab Saudi. So setakat ini negara kita akan keluarkan peraturan berkaitan dengan untuk keluar negara nanti ke haji macam mana pun masih tak ada lagi. Dan untuk Arab Saudi pun masih belum maklumkan lah tentang kewajipan untuk vaksinasi COVID. Okey, Doktor. Bila Doktor sebut tentang semua-semua peraturan-peraturan tu belum dimaklumkan kepada Malaysia. Kerajaan Malaysia pun belum tahu lagi daripada Arab Saudi dan sebagainya. So, bila bakal haji ni boleh tahu? Dari sudut keperluan untuk dia vaksin ke, ataupun semua garis-garis panduan yang Doktor sebutkan tadi tu? Okey. Berkenaan dengan garis panduan pemeriksaan kesihatan kita memang dah ada dah, dan boleh menjalankan pemeriksaan kesihatan sebaik surat tawaran keluar, and then should be no problem. Cuma peraturan-peraturan tambahan yang ditetapkan oleh Arab Saudi tu kita menunggu jugalah. Tak pasti bila, macam ikutkan tahun lepas dan tahun sebelumnya agak-agak lewat keluar peraturan tersebut. Tapi memandangkan alhamdulillah kebanyakan rakyat Malaysia memang dah lengkap dah 2 dos vaksinasi, maka tak ada masalah. So kita jangkakan perkara yang sama pada tahun ini. Mungkin lambat, kita tak nak rely sangat. Cumanya saya berharap semua bakal haji bersedialah dengan vaksin meningococcal. Itu insya-Allah memang akan wajib setiap tahun. Cumanya untuk vaksinasi COVID, pastikanlah lengkap 2 dos at least. Okey, tadi Doktor sebut tentang vaksin meningococcal. Dia ada berapa jenis vaksin tu? Vaksin meningococcal, kemudian vaksin ada satu lagi tu, vaksin pneumococcal, influenza kan? Yeah. Influenza. Okey. Baik. Ada satu vaksin yang jangka hayat dia 3 tahun. 3 tahun ke 5 tahun? Okey. Itulah untuk vaksinasi wajib kita ada meningococcal tersebut. Usually 5 years lah. 5 years. Dia punya tempoh sah laku dia tempoh dia okey 5 years. Maknanya kalau dah ambil dalam tempoh 5 tahun tak perlu ambil lagi. Jadi yang mungkin 3 tahun tu mungkin vaksin pneumococcal, tapi tak silap saya pun dah biasanya 5 tahun kita ambil untuk tempoh that pneumococcal vaksin still valid. So untuk wajib kita ada meningococcal, walau bagaimanapun kita amat menggalakkan kepada bakal haji ambil 2 lagi suntikan tambahan, iaitu yang pneumococcal tersebut dan juga influenza. Dia dah ambil dah vaksin meningococcal pada tahun lepas. Dia pergi buat umrah. Baik. Adakah dia kena ambil lagi? Tak payah dah. Macam saya cakap tadi, tempoh 5 tahun tadi tu. Usually bila kalau dah pernah pergi buat umrah, doktor bila cucuk, doktor akan bagi buku menandakan dah cucuk dan sebagainya. Jadi boleh bawa buku tersebut bila buat pemeriksaan kesihatan. Cakap doktor, saya dah cucuk dah. Boleh tak doktor tolong isikan? Kalau buku tu hilang? Kalau buku tu hilang, mungkin boleh pergi cari balik klinik tersebut, because ada rekod lah. Kena ada rekod tersebut. Tapi kalau dia ambil balik, adakah dia akan jadi hak?
kita tak cadangkan untuk ambil balik lah. Because kita sebab dah ambil kan, because of 5 years dia punya tu, berapa kita nak apa namanya, dapat ada side effect kalau lah ada, sebab kita dah ada perlindungan tersebut, so should be fine, just minta balik. Okey doktor. Pasal vaksin tadi settle. Saya rasa penonton-penonton pun jelas berkaitan dengan vaksin-vaksin yang perlu diambil dan sebagainya. Cuma tadi doktor dah sebut dah tadi berkaitan dengan orang yang terkena penyakit diabetes, kadar gula dia mesti bawah 8.5. Kemudian doktor dah sebut tentang BMI. Cuma doktor tak explain detail, doktor tak terangkan secara detail berkaitan dengan BMI, berapa banyak kadar BMI yang diperlukan. Jadi kalau dia nak turunkan, macam mana pula cara dia nak turunkan? Baik. So untuk satu lagi kriteria yang sedikit popular pada tahun lepas adalah berkenaan dengan body mass index, kadar jisim badan. BMI itu kita boleh kira, siapa boleh kira. Kita ambil kita punya berat dan kemudian bahagikan dengan tinggi kuasa 2, tinggi dalam sentimeter. Tinggi dalam sentimeter tinggi dalam meter, sorry. So weight kilo bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Alright. Jadi normal pada tahun 2 musim lepas, kita terus tak layak apabila kadar ataupun jumlah BMI dia melebihi 40. Kelas 3 macam cakap, kelas 3 obesity melebihi 40 terus tak boleh pergi. So jadi sedikit maklum balas ataupun komen daripada bakal haji mengatakan macam mana dia sihat tapi dia sekadar BMI lebih 40. Nampak kejam lah. Yes, nampak agak ketat dekat situ. So jadinya, tapi disebabkan oleh pandemik COVID, ada risiko yang bersangkutan dengan keterlukan COVID dengan berat badan kadar BMI tersebut, maka kita tetap stick dengan that kriteria. Pada tahun ini terlonggarkan, di mana tahun lepas 40 ke atas tak boleh pergi, dan bagi mereka yang BMI 35 dan ke atas tak boleh, kalau ada penyakit comorbid tak boleh pergi. Tapi tahun ini dilonggarkan sedikit, di mana BMI 32.5 ke atas dan mempunyai comorbid yang tidak terkawal baru tak boleh pergi. Comorbid ni apa dia doktor? Penyakit kronik yang ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol dan sebagainya. Kalau kolesterol pun dia dikira sebagai comorbid kolesterol pun dia kira penyakit lah. Okey doktor. Berkaitan dengan persediaan. Tadi kita dah sebut persediaan semasa sebelum jemaah haji terbang. Jadi sikitlah doktor, sikit persediaan yang boleh dilakukan oleh bakal-bakal haji semasa mereka di Tanah Suci. Okey. Jadi di Tanah Suci kita tahu haji ini menghimpunkan lebih kurang 2.5 ke 3 juta umat Islam seluruh dunia. Tapi Arab Saudi dia mensasarkan 5 juta lepas ni doktor. 5 juta. Okey. Jadinya walau bagaimanapun kita tahu keluasan Mekah itu macam mana. Keluasan Arafah, Muzdalifah dan Mina itu keluasannya macam mana. Betul. Dan kita bayangkan ramainya orang berkumpul satu tempat. Dan kemudian satu lagi pula faktor risiko yang ada berkaitan kesihatan adalah keadaan cuaca. Sekarang ni musim panas. Dan yang ketiganya adalah aktiviti yang dijalankan semuanya memerlukan kekuatan fizikal. So jadi apabila berada di Tanah Suci, 3 faktor ni yang memang peranan penting. Satu, panas. Yang kedua, perlu banyak pergerakan, nak pergi masjid, nak buat ibadah haji tu sendiri, nak buat umrah, pusing itu pun. Kalau katalah orang yang cakap pergi umrah dan tak ramai orang, boleh dapat keliling di bawah, mungkin dekat. Tapi bila mana ramai orang, perlu di atas, jauh. So jadi lagilah bertambah kilometer ataupun jarak perjalanan tersebut. Dan kemudian faktor perkumpulan ramai orang. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sedikit cabaran dari segi kesihatan. So basicnya waktu saya bagi taklimat bersama dengan Dr. Pakar tulang 2 bulan lepas, dia ada buat sedikit lawak lah. Dia cakap kita orang Nusantara ni, Melayu ni semua, ketinggian semua diparas siku orang Arab, orang kulit hitam dan sebagainya. So jadi cuba bayangkan bila mana berkumpul ramai-ramai padat-padat, kalau ustaz batuk lah kan, ataupun bersin, menghadap ke atas ke menghadap ke bawah? Menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. So jadi bayangkan orang yang tinggi tu, dia bersin tanpa pakai mask dan sebagainya, duduk rapat-rapat, kita kat bawah. Pengsan. So jadi antara perkara yang boleh jemaah haji amalkan adalah memandangkan macam Ustaz cakap tadi, COVID pun dah agak meningkat. Apatah lagi dekat sana dengan keadaan ramai orang dari pelbagai latar belakang dan pelbagai negara.
So jadinya amalkan saranan-saranan yang telah kita cakap tentang untuk mengelakkan jangkitan kuman respiratory ni lah. Pakai mask, kebersihan tangan dan sebagainya. Dan kemudian berkenaan dengan faktor haba dan kepanasan di sana, banyakkan berlindung di kawasan yang redup dan sebagainya. Minum air, pastikan badan sentiasa terhidrasi lah. Cuma bab minum air ni doktor kan, berapa banyak air yang nak kena minum. Ada orang cakap kena minum 7 gelas sehari. Ada orang cakap kena tengok berapa berat dia. Ada orang pula cakap jangan minum air banyak sangat, nanti dia gemuk air. So itulah yang disarankan 8 gelas sehari, ada berapa liter sehari tersebut. Cumanya kita tahu badan kita punya kadar, kalau rasa macam perlukan air dan rasa macam kering, dah dehidrasi tu, elok minum air lah. Cuma kalau kita duduk, yalah, jemaah haji ni bukan jemaah haji pun lah, kita sendiri pun, kalau kita duduk di kawasan yang panas, kita tak keluar pun. Kita akan duduk dalam bangunan. Bila kita duduk dalam bangunan ni, duduk dalam aircon. Duduk dalam aircon ni tak rasa nak minum air pun. Kan? Tapi tiba-tiba demam. Macam mana keadaan dehidrasi tu boleh berlaku? Demam tu mungkin sebab perkara lain. Dehidrasi tu kurang air dalam badan. Maksudnya badan dah kurang air dalam badan. So jadi kalau mungkin duduk dalam aircon demam itu, mungkin ada roommate yang demam juga, berjangkit jadi demam. Jadi kalau yang dehidrasi ni akan berlaku bila mana kita melakukan aktiviti dan berada di luar, menyebabkan banyak keluar air. Macam Ustaz kalau jogging selalu macam peluh-peluh, kan rasa macam badan macam kering sedikit kan. So kan minum air, itulah bendanya. Tapi kalau dalam aircon tiba-tiba demam, selalunya ada roommate lah yang demam juga. Dan kita berada dalam bangunan masih lagi kena minum air kan? Minum air tu tak kena minum air lah. Cuma perlu lebihkan bila berada di luar. Sebab jemaah haji ni, kita tahu di waktu buat haji itu, nak pergi ke masjid tu tak ada tempat berteduh, berjalan. Dan sewaktu haji itu Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagainya, kebanyakan masa berada di luar daripada kemah lah. Baik. Cuma last doktor, tadi sebut minum air apa doktor? Air kopi ke, air teh ke kan? Air kosong lah. Okey. Bukan apa sebab tadi kita dah sebut tentang kadar gula yang tinggi dan sebagainya. Jadi nanti dia fikir tertarik pula ke? Air kosong. Okey, baik. Jadi banyakkan minum air kosong. Betul. Amalkan nasihat-nasihat dan saranan-saranan yang dikeluarkan. Nanti kita dekat sana pun nanti doktor-doktor kita akan bagi. Kita ada petugas perubatan yang pergi ke sana juga. Jadi kita ada juga buat education kepada jemaah-jemaah haji. Jadi insyaAllah semua jemaah haji Malaysia insyaAllah in good hands. Kita punya petugas ada untuk merawat, untuk menasihat dan untuk memerhatikan jemaah kita, memastikan keadaan kesihatan jemaah haji kita dalam keadaan optimum. Semua dapat buat haji dan semua dapat haji mabrur insyaAllah. Terbaik insyaAllah. Bermaksud petugas-petugas kita telah pun bersedia untuk menyantuni tetamu Dhuyufur Rahman di Tanah Suci nanti insyaAllah. Jadi penonton-penonton sekalian, seperti yang telah disebutkan oleh Dr. Syafiq sebentar tadi tentang persediaan yang perlu dilakukan di Tanah Suci, di Tanah Air sebelum berangkat ke Tanah Suci, dan juga persediaan yang perlu dilakukan di Tanah Suci, kita boleh ambil perhatian, kita boleh ambil berat dan mulakan perkara-perkara seperti menjaga pemakanan, dari sudut menjaga aspek kesihatan, bersenam dan sebagainya, bermula daripada saat sekarang supaya kita tidak termengah-mengah apabila kita dah terima tawaran nanti, kemudian barulah kita rasa macam alamak tak sempat lah kita nak melakukan persediaan dan sebagainya. Sementara masa masih ada dan kita mengharapkan agar peluang itu diberikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih setiap daripada yang menonton siri kali ini untuk bertandang ke Tanah Suci nanti untuk menunaikan ibadah haji di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Makkatul Mukarramah dan menziarahi Nabi SAW. Doktor, terima kasih banyak di atas kesudian masa doktor bersama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan setiap urusan gerak kerja doktor, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk sebar-sebarkan episod kali ini dan episod-episod sebelum ni, dan kita akan bertemu lagi dalam siri dan episod yang akan datang dalam Tabung Haji Podcast ke Udara. Sehingga kita bertemu lagi, sekian sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.